Okay, jadi kita masuk chapter, kita sambung chapter 1 sikit lagi. Boleh dengar kan suara saya ni? Boleh. Boleh, Sir. Ya. Terima kasih. So, untuk sambung sikit lagi, saya harap awak ada cubalah, tapi sementara tunggu minggu depan, saya nak awak habiskan soalan-soalan tutorial 1 ni. Hari ini kita buat nombor 6B dan 7. Okay. Jadi, saya nak bersama-sama dengan awak untuk jawab satu soalan ni nombor 8. Sebab kalau kita tengok bentuk soalan ni, kalau kita tengok nombor 6 tu, dia bentuk konsep. Dia tak ada objek-objek yang terlibat. Okay, nombor 7, dia masukkan objek. Tapi sebenarnya konsep ialah vektor je lah. Okay. Question nombor 8, dia jenis dalam bentuk ayat. So bila dalam bentuk ayat, kita jangan kena gambar aja, kita kena menggambarkan pergerakan objek ni. Pergerakan anjali ni. Jadi kat sinilah kemahiran memahami bahasa penting. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, ada setengah student ni soalan pun dia tak faham. So bila soalan tak faham, dia tak tahu nak buat apa lah. Okay. Bila kita baca apa-apa soalan biasanya akan terletak di hujung ayat. Yang depan-depan tu adalah penyataan, maklumat, kenyataan. Tapi di akhir ayat baru ada soalan. Contohnya, calculate the distance and direction of Johor Bahru from Kuala Lumpur. Maksudnya soalan tu berada di ayat lalas lah kan. Tapi, bila kita baca soalan keseluruhan dia, ada dua benda yang kita kena consider. Pertama, maklumat dan soalan. Start daripada Anjali Drive from Kuala Lumpur sampailah Johor Bahru ni, dia bukan soalan tu. Dia penyataan yang dalam memberi maklumat-maklumat tertentu lah. Kadang-kadang itulah kan. Kita ni, student ni, maklumat dia tak faham. Maklumat tu sampaikan apa. Lepas tu yang pertama, dia tak faham maklumat. Yang kedua, dia mungkin tak faham soalan. So start daripada Anjali sampailah ayat Johor Bahru tu, ialah maklumat. So, macam mana kita nak menjawab soalan, kita kena fahamlah maklumat dia tu pasal apa yang diberi, apa yang terlibat. Kadang-kadang itulah masalah kita ni. Perkara pokok yang pertama memahami soalan tu ataupun memahami maklumat dan soalan ada dua. Memahami maklumat dan soalan itu dia tak faham. Mungkin salah satunya disebabkan oleh bahasa. Okay. Jadi kalau awak ada masalah bahasa, kena rajin-rajin lah. Buka-buka kamus ke. Okay, tu bahasa. Mungkin dia tak faham dari segi nombor-nombor tu pasal apa. Itulah pentingnya kita memahami basic kuantiti ataupun kuantiti fizik. Maksudnya kalau kita tengok unit tu kita tahu dah pasal apa. Kadang-kadang orang tengok unit pun ataupun tengok nombor tu, dia tak tahu nombor tu mewakili apa. Macam saya cakap sebelum ni lah kan. Ada student yang saya dengar, contohnya dia bagi 6M kan. Dia tak tahu ni 6M ni apa. Okey. Agak-agak awak, bukan agak-agak lah. Apa 6M ni? Okey, 6M tu apa dia? 6 meter, Sir. 6 meter. Jadi kalau kita tahu dia 6 meter, dia apa dia? Dia kuantiti apa? Length. Length ataupun kalau kita chapter kita lepas ni mungkin dia displacement lah, sebab displacement itulah sejenis length. Kan? Jadi kita bolehlah label S. Jadi kalau kita tahu dah kenal benda ni kan, inilah kata permulaan kepada menjawab soalan. Sebab kita tak tahu 6M tu apalah jadi satu bebanan dah kepada kita. Jadi mungkinlah soalan lepas ni menggunakan rumus ni kan. U sama dengan U square sama dengan tambah 2AS. Kita tahu S dia 6.
Kan? Jadi kalau kita tak kenal maklumat yang diberi itu berkaitan apa, macam mana kita nak solve? Kan? Sebab tu saya katakan, fizik ni senang. Kenapa? Sebab semua jawapan dia ada pada soalan. Cuma kita kena kenal je apa yang dia bagi tu. Tapi saya pernah cakap kat awak sebelum ni kan, subjek lain mungkin tak macam tu. Tapi dalam fizik tak kan, ada jawapan pada soalan. Cuma kita kena tahu soalan tu nak apa, dia bagi apa. Itu saya kata mudahnya belajar fizik ni. Jadi kalau awak rasa susah lagi, saya tak tahulah. Mungkinlah ada benda kita tak faham, kita akan rasa susah lah. Sebab itulah saya suruh awak faham konsep. Kan? Jadi jangan kita fikir 6 tadi ialah 6 meter tu ialah M tu ialah minit kan. Kalau kita kata 6 minit, dia jadi T, masa. Sebab itulah. Itu kan. Saya cakap kan. Itulah first step yang kita kena faham. Kita kena faham soalan bagi apa dan soalan nak apa. Awak amalkanlah benda ni di mana-mana soalan. InsyaAllah awak akan rasa fizik ni satu subjek yang simple sangat-sangat. Awak hanya perlu tahu guna je kan rumus. Rumus kalau dalam exam sejak akhir-akhir ni rumus diberi dalam soalan. Jadi apa lagi kita nak? Kalau kita tahu rumus dan kita tahu maklumat tu pasal apa, masuk je dalam rumus. Tak ada stres-stres lah. Okay, jadi saya nak ceritanya, poin saya di sini lah kita kena memahami soalan. Bila kita memahami soalan, ada dua perkara yang kita kena faham kan. Iaitu soalan bagi apa. Bagi apa tu maklumat dia lah. Yang kedua ialah soalan nak apa. Kadang-kadang dia tahu soalan bagi apa, tapi dia tak tahu soalan nak apa. Kalau kes ni soalan kata calculate the distance. Okay. Jadi mari kita cuba jawab soalan ni. Dan nak awak apply apa yang saya cakap tadi kan. Iaitu kita buat yang pertama. Soalan bagi apa? Okay, soalan bagi apa kena bagi soalan lah. Okay. Jadi saya nak awak sama-sama dengan saya dah cakap. Okay. Jujurnya saya kata kita dah habis chapter 1 dan saya cakap banyak kali dah. Lepas ni saya tak nak cerita banyak dah sebab apa? Lepas ni kita hanya apply chapter 1. Kalau awak perasan lah, dah minggu kelima ni saya banyak bercakap tanpa awak banyak buat perkara. Contohnya mengira ke. Kan? Sebab saya nak habiskan apa yang awak kena tahu dulu. Lepas ni awak kena buat bersama-sama dengan saya. Kalau saya kata kira-kira. Kalau saya kata baca-baca. Kalau saya kata cuba fahamkan. Kalau awak tak buat macam tu, dia akan jadi satu benda yang saya selalu cakap kepada. Apabila kita belajar, dia kena ada proses. Belajar kena ada proses. Kalau tak ada proses, tak jadi belajar. Contohnya, apa maksud ada proses? Kita nak cerita sebelum ni kan. Proses ni, proses belajar contohnya mendengar, melihat, membuat, mencatat kan. So, kalau kita tak ada salah satu ni, kita ada satu je, mendengar je. Mungkin pendengaran kita tu sekejap tu lupa dah sebab kita tak catat. Okey, ataupun kita catat. Cikgu suruh baca ke kira, kita tak buat. Mungkin kita hanya sekadar mencatat lah di atas kertas, di atas piece of paper kan. Tapi kita tak faham pun. Sebab kita tak cukup proses pembelajaran tu. Macam saya kata sebelum ni kan, saya guna contoh awal-awal dulu kan, saya kata belajar ni macam proses memasak lah. Kan? Dan proses itu perlu dilalui, tak boleh ditengok. Kalau awak tengok, oh saya nak belajar buat kek awak pun tengok je orang buat. Sampai bila kek itu tak jadi? Tak cukup proses. Jadi, saya nak kita bersama-sama dah lepas ni. Sebab habis dah bagi saya chapter 1 ni dan kebanyakan chapter lepas ni pun adalah application ni. So, kita kena buat bersama-sama. Kalau tak jadi nama belajar. Awak hanya jadi penengok je. Tak berkesan macam tu. Okay, jadi kita baca soalan ni sama-sama dan buat sama-sama, fikir sama-sama, salah sama-sama, betul pun sama-sama. Saya pun bukan orang yang pandai pun, saya hanya berkongsi apa yang saya tahu saja. Mungkin awak lagi pandai daripada saya untuk serta-serta perkara. Jadi kita sama-sama belajar. Awak belajar daripada saya belajar daripada awak.
Jadi cuba baca ayat ni elok-elok sama-sama. Lepas tu kita jawablah. Okay. Anjali drive from macam mana okay. Anjali drive from Kuala Lumpur to Kuantan, which is 240 kilometer. Okay. Bila kita baca soalan kan, awak kena baca satu persatu, barulah ada penghayatannya. Saya selalu cakap kan, kat sudut saya sebenarnya kan, kita kena menghayati. Okay, macam mana cara nak menghayati? Bacalah word by word, sentence by sentence, supaya kita tak terlepas menghayati maksud di sebalik ayat yang kita baca itu. Okay. Jadi, Anjali drive from Kuala Lumpur to Kuantan, which is 240 kilometer away in the direction 30 degree of north of us. Habiskan ayat itu. Fahamkan kat sini dulu. Itulah fizik kan. Fizik ni sikit je. The rest is language. The rest is simple mathematics. Kita kena faham banyak. Banyak benda lain lah. Fizik tu sikit je. Fizik tu vektor. Selebihnya lah ayat. Selebihnya matematik, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke. Fiziknya force. Total F equal to MA. Selebihnya lah memahami ayat. Bahasa lah. Okay, cuba gambarkan. Macam mana pergerakan dia? Okay, cuba buat sama-sama. Saya tak mestinya apa yang saya tunjuk ni betul. Kadang-kadang saya sengaja buat silap tengok awak perasan ke tidak kesilapan tu kat mana. Kalau orang tak tidur, dia dengar, dia perasan lah. Okay. Macam mana? Cuba lukis masing-masing. Nanti saya panggil nama. Saya nak check kamera ni. Main nama hari tu saya panggil seorang lelaki tu, dia tak menyahut. Saya estimate tak ada tu, saya catat. Saya tak ingat pun saya rekod. Saya balik rekod saya tu. Recording tu. Okay. Macam mana pergerakan dia? Kita kena faham tu. In the direction 30 degree north of earth, east. Macam kita kena lukis lah tu. Mata angin kan. Belajar geografi. Mana tu? Allah. Okay. Cuba lukis. Kita buat satu soalan ni, lepas tu kita masuk chapter 2 lah. Sikit-sikit. Kita buat mata angin dulu kan. Okay. Atas siapa dia? North kan? North. South. Tu kanan tu apa? East. East. Kanan. East. West. West, barat kan? Barat. Sini kan barat. Okay, jadi okay, sekejap. Besar sangat benda. Sorry. North, East. Sebelah, buat kecil sikit. Okay, kita mulalah. Sekejap. Allah. Kita mula. Katalah kita mula kat tengah tu. Dia berada, atau pergerakan dia berada di antara north dengan east. Maknanya di kuadran ke berapa ni? 1. 1. Okey, 1 tu maknanya dia pergi ke atas lah kan. Dia daripada KL pergi Kuantan. Yalah kan. KL duduk bawah. Kalau siapa tengok ingat peta, KL duduk bawah. Kuantan tu Pahang tu kat atas. Mesti naik ke atas kan. Jadi ni dah mengesahkan pergerakan dia lah. Okay. Tapi angle tu di mana tu? Angle 30 tu di mana? Kat mana? Kat A ke kat B? A. B. Siapa tengok Inggeris? Cuba translate ayat
North east. Utara timur. Kita base kalau okey. Siapa tahu angle ini? North of east kita ambil dari mana ni? Dari east ke north ataupun north ke east? Off tu. Apa dia Joshua? East ke north. East ke north kan? Jadi awak kata 30 darjah tu di mana? Di A ke B? B. B. Berdasarkan awak jawab di A lah sepatutnya. A kan? Setuju tak yang siapa-siapa pandai English ni? Okey ke? Ke situ ke atas? Ni sebenarnya saya kata tadi kan. Inilah perkara pertama kita kena faham. Kita kena faham soalan. Bukan faham soalan ni. Ni faham maklumat dalam soalan. Soalan mudah je soalan dia. Soalan dia calculate the distance je. Okay, tak apa kita kita cuba dulu yang ni. Allah. Ni perkara bukan main-main ya. Perkara yang penting kita kena atasi. Itulah kelemahan kebanyakan student. Tidak memahami soalan. Okay, apa kita buat dulu, kita labelkan dia sebagai S1. Okay, tak apa kita buat dulu. Sebenarnya kalau kita buat dulu dan kita silap, lepas tu kita betulkan balik, kita lagi ingat dan faham. Sebab tu bagi saya kan, belajar daripada kesilapan tu lagi bagus sebab dia lagi ingat kan. Maksudnya kita mungkin tak buat silap lah lepas ni. Sebab kita akan kata macam ni. Oi, aku pernah buat silap lah benda ni dulu. Kita tak ingat, kita tak buat dah lepas ni. Sebenarnya itulah bagusnya belajar pada kesilapan. Kesilapan adalah guru yang terbaik untuk dalam proses kita belajar. Jadi kita buat kit tadi lah. Kalau kita salah masuk acuan ke adunan ke. Okay, lepas tu next. Kita assume sebagai S lah. Jangan label force. Sebab kita tahu kilometer ni ialah sejenis length dan kini length lah displacement lah. Okay, next. He continue 200 km in the direction of 65 south of east. Apa ni Shopee ni? Okay, mana pula? Dia kena sambung kan? Dia kena sambung. Allah. Okay, katalah dia dah sampai kat sini. Dia kena ada mula kan? Okay, lepas tu ke mana pula? Kita buatlah sini pula kan? Okay. Ingatlah atas tu north, ni south, ni east, ni west. Okay, lagi sambung. Ke bawah je. Okay, ke bawah tu macam mana? Okay, tidak salah balik 200 km in the direction of 65 south of east. East, tengok east lah. Tengok saya. Rasa kita kena ambil off east tu. East, apa? Mata angin kedua tu yang jadi dia punya tu. Base apa? Base dia lah base. Kau ke bawah kan? Sini lah. Okay lah, sini lah. S2. Okay, tapi angle 65 tu di mana? Di A ke di B? A. Kalau kita ikut yang tadi, macam yang pertama ni A kan, kita ambil off east tu, maksudnya mata angin kedua tu sebagai rujukan dia dari mana 37 itu. Oh, dari east. Okay, tak apa kita. Kalau kita salah tafsir apa ni,
salah jawapannya tak apa. Kan saya kata kalau kita silap ni, nanti kita belajar sesuatu daripada kesilapan kita tadi. InsyaAllah. Benda tak ada masalah pun. Masa proses belajar, membuat kesilapan tu tak apa. Tapi bila dah betul-betul exam ke, ujian ke, tak boleh buat silap lah. Okay, lepas tu, next, lepas tu 200 km in the direction of south of Mersing. Apa? 65 south of east to Mersing and finally ada 3 pergerakan semua. And finally 100 km, 20 km at 10 degree of west of source. Tadi 240, lepas tu 200. Okay, next. Satu lagi sampai ke sini. Okay, mana pula? West. Bawah. Okay, bawah. Tapi kuadran mana? Kiri. Kuadran ke berapa? 3. Sama. 3 kan? Okay, balik ayat dia. And finally 120 km at 10 degree west of source. Maknanya kita ambil daripada source. Kan? Jadi kuadran ketiga. Kuadran ketiga kat sini lah. Berapa ratus tadi? Allah. Berapa ratus km ni? Tak ingat. 120. 120. Okay. S3 lah kan? 120. Sudut dia kat mana? Di mana sudut dia? A ke B? B. B. Sebab kita ambil ayat mata angin kedua tu. Di B. Okay. B. 10 tak muat. Itulah. Allah. Sampailah di Johor Bahru. Johor Bahru ke? Sampailah di Johor Bahru. Soalan dia, calculate the distance and direction of the Johor Bahru to from Kuala Lumpur. Okay, sebenarnya saya rasa bukan soalan dia calculate the distance ni. Soalan dia calculate the displacement. Sebab kalau distance dengan displacement tak sama. Sebab distance is skala quantity. So kalau skala kita tambah secara apa kalau awak ingat? Secara normal kan? Algebraic. Summation. Maksudnya kita tambah lah. Tadi S1 berapa S1? 240. Okay. S2 200. S3 120. Okay. Kalau kita cari distance, dia akan dapat berapa? 560 km. Sebab distance lah the total travel. Tapi kita bukan cari distance, saya rasa soalan ni silap. Kita betulkan soalan dia, calculate the displacement and the direction. Okay. Jadi, kalau, tak apa nak. Okay. Dia mula di A, pergi ke B, pergi ke C dan last kali tiba di destination E. Saya tak tahulah awak ingat ke tak saya cerita itu pasal tertutup dan terbuka. Ingat tak? Saya kata apa kan? Apabila apa-apa vektor, vektor itu ada panjang, bukan tu. Dia kata apa? Dia kata, sesuatu vektor itu kita boleh represent by using arrow and sign. So kalau dia ada, arrow tu ada anak panah dan panjang
length of arrow itu, that mean dia ada, ni kan, ada apa ni? Ada magnitude. Dan anak panah itu represent direction dia. So, kalau awak tengok, okay. Apa jadi kan? Kalau contohlah, Anjali ni, nak dicari Syahrukh Khan di Johor Bahru ni, di E ni, dia pergi di A ke B, pergi ke C, C ke E, siapa pula? E, D, sorry. D. Allah. D, lepas tu dia balik ke A. Apa jadi? Apa jadi kepada S dia? Tiada nilai. Ada nilai. Kosong lah kan? Kosong kilometer lah. Sebab apa? Sebab apa tak ada nilai? Macam ni kita ada nilai? Sebab dia Tutup. Sekarang ni dia terbuka. Jadi bila dia terbuka, dia ada apa? Nilai. Ada nilai. Tu, ada Allah. Ada nilai. So, kalau kita panjangkan ni, itulah length yang kita kena cari. Length arrow yang kita kena cari. Sebab length itu kan menunjukkan dia vektor itu ada nilai dan anak panah dia mewakili direction dia. Okay, jadi inilah kita terjemahkan ayat menjadi gambar ajar. Tak semua orang boleh buat kalau dia tak faham soalan. Dia tak faham maklumat dan soalan. Penyataan dan soalan. Jauh lagi nak masuk kira kan. Untuk mengira. Okay. Saya harap awak boleh fikir macam ni, boleh buat macam ni pun dah bagus lah. Takut kita nak fikir macam ni pun tak dapat lagi. Sebab kemahiran memahami maklumat dalam soalan. Sebenarnya gitulah fizik di apa-apa soalan pun. Especially nanti chapter 2 nanti. Dia melibatkan kita kena memahami ayat. Fiziknya sikit sangat je. Lebihnya lah kita kena memahami ayat. Okay, saya harap sebab kita pun sama. Sebab tu saya kata fizik ni simple dia. Sebab benda yang sama je kita akan lalui. Tak kira lah chapter mana-mana pun. Okay, next. Apa yang kita kena buat pula? Kita kena resolve lah setiap vektor ni kan. Jadi, kita juga boleh. Okay, kalau kita tengok lukisan kita yang warna biru-biru ni kan. Biru 1, biru 2, S2, S3 ni. Kita sebenarnya sedang menyambungkan vektor-vektor itu satu persatu. Okay, kalau awak, kita tengok contoh soalan lain kejap. Kalau awak ingat, saya pernah bagi contoh. Ingat tak dulu kan crane? Crane tu ditarik, ada weight dia, ada tension, ada force yang menariknya. Ingat tak soalan ni? Di awal-awal juga dulu. Okay. Lepas tu, okay, apa kita buat hari tu kan? Kita pun lukis balik. Redraw ni kita sambung-sambung kan? Siapa ingat lah? Siapa yang pernah respon dulu ingat lah kot. Okay. Kita pun mulalah di mana-mana ikut lah. Oh sorry. Ambil T ke F ke W ke kan? Katakanlah kita ambil di F. F kita pun buatlah ke kanan. Nanti kita sambungkah ke W. Nanti kita pergilah ke T balik. F, W, T. Kita dapati bahawa dia tertutup. Okay. Kita buat daripada garisan lukisan ini ikut situ. Faham kan maksud saya kan? Kita redraw dia dengan menyambung-nyambungkan daripada yang atas ni. Yang atas. Ni bawah. Okay. Faham ke kan? Maknanya kita lukis balik tanpa kita mengubah
arah asal dia menjadi satu bentuk yang tertutup. Sebab ditutup lah, mungkin juga bentuk tu tak tertutup. Okay. Cuba kita ubah balik daripada bawah ke atas. Cuba tengok kan. Cuba kita kaitkan tadi atas ke bawah, tapi kita buat daripada bawah ke atas di soalan ini. Siapa boleh buat? Cuba buat. Okay, lukis balik. Buatlah. Okay, cuba ubah daripada lukisan bawah tadi ke atas. Sebab ni kita ni yang bawah ni. Okay, cepat. Siapa faham? Buat macam tadi kan. Tadi daripada atas ke bawah. Maksudnya tadi kan dia ada ni lah. Kan. F betul-betul ke kanan, W betul-betul ke bawah, T ada sengit sikit. Ada angle lah. Kita daripada atas kita ke bawah. Tapi yang di soalan yang Anjali tadi, dia bawah. Kita cuba transfer dia ke atas, nak tengok macam mana jadi. Apa ada buat? Ambil satu kan kita ada 3 vektor ni. Vektor S1, S2, S3. Okay. Jadi cara dia awak buat ni lah tu. Okay. Mula kat tengah-tengah ni kan. Okay. Ikut yang asal. Okay. S1 macam mana? Ke atas sangat sikit. Ke atas dengan 30 darjah. S1. Okay. S2. Siapa ada lukis boleh tak tunjuk? Share tak apa kita. Saya nak tengok jugalah awak buat. Siapa suka hati, suka rela nak tunjuk? Lukis kata apa tahu awak share. Siapa nak tunjuk? Jangan sambung lagi. Sebab kita dah S2 di kuarter keempat. Bagus. Macam tu pun tak apalah. Apalah saya faham lah. Tapi di mana nak mula? Di mana? Di tengah. Di tengah juga kan? Okey, bagus. Okay, inilah S2. Ini 65. Okey, S3 di kuarter ketiga. Kuarter ketiga dengan sudut S3. Sudut dia 10. Jadi bila kita dah nampak bentuk ini, kita nak X Y lah. Bila dah nampak bentuk ini, kita jadi macam kita buat hari tu lah. Soalan mana lagi ada kan? Soalan ni lah. Soalan nombor 7B tu. Cuma kita dalam bentuk cerita dan ada pergerakan sambung menyambung tu. Tapi bila kita pergi ke Cartesian balik, jadi gitulah. Jadi buatlah macam hari tu. Tak ada apalah kan. Okey, apa next step kita pula? Kita kena apa? Resolve. Bagus. Resolve. Jadi saya pun tak nak buat satu-satu, tak nak dah. Saya cuma cakap lah. Okey, nak resolve kena buat apa? Kena cari segitiga kan? Cari segitiga, resolve lah kepada X and Y. Jadi saya harap awak okey tu. Jadi untuk cepatnya saya nak suruh awak isi table lah. Ni je pun sebenarnya kan, isi table. Buatlah macam ni, tak apa. Untuk yang tak berapa cekap lagi, buatlah satu-satu. X component.
Y komponen. Ini vektor kita lah. Vektor. So vektor kita dalam kes ini ialah displacement. Okey, ada 3. S1, S2, S3. Ini kita dah apply dah vektor yang kita belajar itu. Okey, S1 siapa cekap dah? Kalau tak cekap buat. Kalau tak cekap macam mana? Cari segitiga. Ambil segitiga tu. Ni siapa tak cekap lagi kan? Ni ialah S1X. Tek ke paksi Y. S2X. Jadi yang tegak itulah S1Y. Horizontal is S1X. This is S1. Siapa tak cekap, masih lagi tak tahu nak tulis S1X tu ataupun S2X itu direct, buat macam tu. Cari guna teorem Pythagoras lah. Okay, S1X apa dia? Siapa cekap? Siapa faham dah? S1X ialah okay, kalau tak ni saya tunjuk contoh lagi, saya lagi siapa yang tak faham lagi. Jadi kita guna sin. Sin 30 sama dengan apa? S1Y over S1. Jadi S1Y equal to S1 sin 30. S1 berapa tadi? 240. Tak ingat. Kan? Okay. Jadi kita pun tulis kat sini. S1Y adalah 250 sin 30. Okay, jadi S1X apa dia? S1X adalah 240 cos 30. Okay. Unit tak tulis pun tak apa. Okay, jadi kira lah. Kira dia berapa. Okay. Kira kemudian paling kita tulis lah yang penting-penting tu. Okay, S2 pula. Okay, S2 sama juga. Kalau tak erti, cari segitiga. Segitiga tu. Ini S2X. S2Y. S2. Ini angle dia. Buat satu-satu. Okay, jadi saya tak nak duduk situ sebab saya dah banyak makan masa dah sebelum ni. Guna masa dah untuk extreme learning. Nanti tengoklah, saya tak faham lagi, tengok video saya sebelum ni. Okay, apa dia? S2. Good, 200. S2 lah 200. Cos ke sin? Nak pakai 65? Cos. Okay, cos. Betul, cos 65. Okay, next. For y, 200. Apa dia? Sin 65. Okay, betul tak? Y bukan negatif ke sah? Betul. Apa Syafiq? Syafiq kan? Syarul. Syarul. Okey, betul Syarul. Negatif. Sebab apa negatif Syarul? Sebab di bawah. Sebab untuk arah Y, dia ke bawah. Dia adalah arah negatif. Okey, betul Syarul. Faham tu? Okay, next. S3. S3. Apa dia? S3 berapa ratus tadi? 100 ke? 120. 120. Cos ke sin? Sin. Okey, terima kasih. Terus. Sin 10. Okey, SY 120 cos 10. Okey, betul ke? Negatif sah. Dua-dua Yang negatif kan sah? Betul, secara betul. Betul negatif. Dua-dua negatif.
Sebab dalam arah X pun negatif, dalam arah Y pun negatif. Dan siapa dapat respon macam tu, baguslah dia faham lah. Tapi yang tak respon tu saya harap dia faham, cuma tak berkesempatan je untuk respon. Okay, lepas tu kira lah. Kira setiap komponen ni, value dia apa. Okay, kira lah. 240 cos 30 apa? Saya tak ada calculator. Kalau Dua kira berapa? 207.8. Kalau boleh 2 titik pula 207.85. 207.85. 85. Okay, next. Yang Y? 120. 120, itu je. Ya. Ya, sir. Okay. Lagi? Yang bawah pula S2, 200 cos 65. 84.52. 84.52. Okay, lagi? Sebelah dia. Negatif 181.26. 181.26. Yang lain okey ke? Kena check lah, takut tak betul ke? Ramai-ramai. Okey ke? Yang lain? Negatif 181.26 tu. Kalau betul, next lah S3. Negatif 20.84. Negatif 20.84. Okey lagi? Negatif 118.18. Satu apa? Negatif 118. Ya. 118.18. 18. Okey, habis dah. Okey dah. Jadi apa pula kita buat? Kita tutup lah. Tutup table ni untuk mencari sum of each component. Sum dia lah. Apa semua total dia dan apa semua total dia. Okey, berapa semua? 207.85 tambah 84.52 salah dengan 20.84. 271.53. 271.53. Next, yang sebelah dia. Negatif 179.44. 4. 4. Okey, terima kasih Izzatu. Yang lain pun kena kira mungkin awak kata okey boleh kira lepas ni tak apa. Tapi sekarang lah. Okey, lepas tu kita baru cari sum of resultant for each component dan kita kena combine balik lah menjadi satu benda. Ni each component ni 271.53 ni komponen X, 179.44 ni komponen Y. Jadi kita kena combine balik menggunakan soalan lagi lah kan. Soalan macam ni lah. Maksudnya yang tegak tu lah negatif 179.44. Yang bawah tu 271.53. So kita tak tahu dua benda ni. Theta kita tak tahu dan S total tak tahu. Ni yang kita nak cari ni. So macam mana cari ni? Kita guna tu lah. Tangent. Tangent tu. Bagus. Tapi sebenarnya bukan gambar ajar dia bukan macam ni. Gambar yang betulnya ialah macam mana? Sebab Y negatif, dia kena duduk kat bawah. Dia kena ni. Sebab negatif kan 179.44 ni. 271.53. Ni angle yang kita nak cari ni. Ni S total yang kita nak cari. Jadi kita guna tangent. Jadi tangent lah untuk theta. Tapi untuk dapatkan S total kita guna teorem Pythagoras juga lah. So apa dia? S total
S total sama dengan S X square kan? Plus SY square sebab kita mencari total. Sir, Ya. 271.53 bukan sebelah kanan kah? Sebab dia positif. Oh, sorry. Okay. Tak perasan. Penny ni kan? Terima kasih Penny. Tak. Lukis balik. Kanan. Apa dia? 271.53 negatif 179. Allah. SYF. Dah sudah cari. Okay. Sebenarnya tak penting sangat yang ni. Part ni macam mana. Yang pentingnya kita tahu what is magnitude and direction dia. Okay. So, sama ni. Square root. Okay, jadi 271.53 square sama dengan negatif 179. Tak muat lah. Terpaksa padam lah ini. Padam semua lah sebab tak penting pun. Cuma kita nak tahu koordinat lah sebenarnya. Okay, berapa? Cuba kira. Tiga 325.46 kilometer. Nah, last kali kena ada jawab, kena ada unit Okay, betul tak? Dia betul jawapan dia 325.46. Tu jawapan dia kan. 325.42. Okey, tak apa tu. Poin sikit-sikit tu. Okey, boleh? Okey, kita check angle pula. Betul tak? Dapat tak 33.5? Okay, kalau angle cari tangent lah, guna tangent. Okay, tangent. Jadi tangent theta sama dengan tangent mesti sebab kalau saya lukis gini ni ni y atau x nak dapat tangent kan kena guna y bagi x. Jadi apa y kita? Y kita lah total sy over kan total sx. So cari tangent. Okay. Kena masuklah negatif dia. So negatif jadi tangent shift ini negatif 179.44 dengan 271.53. Okay, tekan kereta dapat tak 33 point something ni? Negatif 33.5. Okay, betul-betul. Negatif 33.5. Okay, sebab final answer kena ada unit Okay, nanti kita tengok apa yang dimaksudkan negatif tu. Tapi kena masuklah negatif tu. Okay. Jadi dah dapat jawapan dia. Soalan kata calculate magnitude distance. Bukan distance sebenarnya, displacement kan. Ini direction dia. Okay. Jadi kita tengok. Okay, tadi Penny jangan risau sangat pasal segitiga ni. Yang pentingnya kita tengok sini. X is negative, X positif, Y negatif. So, di mana the position of resulting vector tadi? Kita tengok lah. Kalau kita buat quadrant. Kita tengok kan. X negatif, Y positif. X negatif, Y negatif. Alah, apa ni? X positif, Y negatif. Kan? X positif, Y negatif. Kat bawah. Kat kuadran mana?
4. 4. Jadi inilah hasil dia. Berada di kuadran keempat. S total kita. S total tu S resultant lah. Yang bersudut 33.5 degree. Okey, kalau kita buat mata angin tadi, ini ialah east, ini ialah north, ini south, ini west. Okey, jadi negatif tu in term of jawapan kalau hasil pada calculation letaklah. Tapi kalau dia dia suruh describe the direction dia, cakap ni lah. Cakap the magnitude is 325.46 km and the direction is 33.5 source of east kan. Sebab kita tadi kan saya cakap ambil of apa-apa yang ini sebagai reference dia. Reference. Maknanya sebab 3/3 tu di sini kan. Jadi gitulah. Okay. Ambil yang east lah sebagai tempat angle tu diukur. Kalau kita ambil sudut kat sini, okey. Apa sudut kat sini? Apa sudut sini? Cuba tekan kereta 90 tolak 3/3.5 berapa? 56.5 sah. 56.5. Kalau kita nak kata 56.5, kita kena kata gini. Okay, the magnitude is 325.46 km and the direction is 56.5 degree east of source. Kita sebut of source tu sebagai source tu reference dia. Boleh juga, betul juga. Dua-dua pun betul. Asalkan orang faham how we describe the direction itu sebenarnya based on calculation kita jugalah. Kita bukan letak sewena-wena yang 56.5 tu kan. Kita dapat 56.5 tu sebab kita dapat 33 dulu. 0.5. Okay, boleh? Okay. Pun Penny tadi pun betul tadi juga kan. Kalau kita tengok inilah triangle dia. Inilah triangle dia. Kan, SY negatif 1.79.44. Ni 271.33. Angle dia 33.5. Dia punya ni ialah 325.46. Okay. Kalau awak buat betul-betul dan faham betul-betul kan, awak akan rasa seronok sebab awak boleh apply ni dalam kehidupan seharian sebenarnya kan. Contohnya awak di tempat awak nak pergi mana-mana kan, di situ pergi sini, asalkan awak tahu berapa distance awak bergerak, angle awak bergerak daripada initial dia, awak boleh kira lah displacement awak, pergerakan dia. Contohlah lepas ni kalau contohlah KML buka kan, awak pun datang daripada tempat awak tu ke KML, boleh kira. Seronok kita mengira sebab mengira yang seronok ni kita boleh buktikan benda tu betul. Ada nilai dia. Okay, ada apa-apa nak tanya? Okey ke tidak? Okay, jadi kalau kita refer kepada gambar rajah kita yang asal-asal kita buat ni kan ni. Betul lah kan? Betul lah yang kita lukis macam ni kan. Tadi kan kita kata lukis S1 ke atas, B ke bawah pula, C, S3 ke bawah lagi. So, inilah yang kita buktikan. Nah, kita buktikan apa dia? Inilah yang kita dapat kan. Yang bersudut 33.5 degree from source of east. Yang berdistance 3 to 5
Apa dah? 325.46. Betul kan? Okay, macam mana? Okey ke tak? Okey. Boleh ke? Okey. Boleh. Cuba. Boleh, sir. Okay. Terima kasih. Kasih respon. Nanti saya bagi soalan yang macam ni, awak cuba buat sendiri. Ni saya tunjuk satu-satu daripada A sampai Z dibantu oleh awak jugalah. Kita buat sama-sama yang ni juga. Saya nak masuk sikit je kan. Ya, tak apa, tanya tu. Pada Kalau hati dalam ni, exam boleh guna jadual kah? Berjadual saya memang sangat cadangkan gunalah jadual ni sampai habis chapter lah 7. Kalau awak masuk PhD nanti pun gunalah jadual. Sebab apa? Sebab bila kita buat jadual saya tak cantik lagi. Bila kita buat jadual dia akan nampak kemas. Patutnya garis siap-siap dia, saya tak garis tu. Akan nampak kemas dan tersusun. Buat gitu. Okay, sir. Thank you. Ya. Ada lagi soalan? Mungkin kalau kita salah lukis di awal-awal tadi kan kita tak dapat lah. Tapi tak apalah. Kalau tak dapat kita betulkan balik. So jadi kita belajar sesuatu sini. Kita boleh belajar grammar. Lepas kita dah dapat jawapannya, kita kata, kita pun mengesahkan, grammar kita tadi membaca macam mana sudut itu dibaca ialah daripada ayat matangin kedua tu sebagai referen dia. Okey, habis dah soalan ni. Jadi nanti kita masuk chapter 2 lah sikit. Okay, ada apa-apa nak tanya Pak ni? Cuba kita ni kan, kita belajar ni tak perlu belajar banyak-banyak. Maksud saya tak payahlah buat sampai berpuluh-puluh soalan kan. Tapi kita buat 1, 2, 3 yang passion dia lain-lain, kita belajarlah sesuatu. Oh begini, kenapa begini, kenapa tak macam tu. Atas satu benda je kita cuba perhalusi betul-betul kan. Kita tanya, kenapa gini, kenapa tak macam tu. Tu namanya smart. Ada orang ni kan, dia jawab 10 soalan pun tapi dia tak tahu hakikat dia apa. Last kali dia pun tak tahu apa dia buat. Dia pun rasa meaningless, tidak bermakna. Dia tak tahu hakikat. Kalau kita tahu hakikat dia, kita akan rasa meaningful, bukannya meaningless. Apa-apalah perkara kan. Sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Contohnya kehidupan kita kan. Apakah hakikat aku diciptakan, hakikat aku hidup, hakikat aku belajar. Semua tu ada jawapan dia. Jadi kalau kita boleh tahu jawapan dia, boleh cari jawapan dia sebenarnya, mencari kebenaran di sebalik itu, kita akan rasa bermaknanya hidup kita. So, yang paling besar adalah hakikat kita hidup ni apa dia. Kita tidak dijadikan dengan sia-sia. Ada sebab dia. Tuhan jadikan kita. Okey, sikit lagi kita cakap pasal yang ni. Cubalah buat lagi yang tak ni lagi. Nanti saya bagi satu contoh lagi soalan yang macam Anjali ni. Begitulah Anjali pun dapatlah jumpa Shah Rukh Khan di Kuala Lumpur. Di Johor Bahru. Jauh dia berjalan. Baru jumpa.